Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai kepada muka surat 102 kitab Minhajul Abidin. Bawah sekali. Bermula asal yang kedua. Usul yang kedua pada perbuatannya dan pada muamalahnya serta hambanya ada kalanya daripada pihak kau, yakni perintahannya yang amat luas hukumnya barang yang sekehendaknya atas hambanya. Jadi dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita agar melakukan amal ibadat kepada. Jadi dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka kita kena ada perasaan khauf, takut kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pada kekuasaan Allah Ta'ala yang maha luas, dan Allah Ta'ala menghukum mengikut apa kehendaknya. Jadi dikatakan bahawa dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah mesti ada dua. Bagaimana yang kita telah baca dahulu, yang pertama ada rasa khauf, takut. Yang kedua rajak, harap. Rajak dan khauf mesti ada. Dan rajak ini, harap ini menyebabkan kita jadi semangat ibadat. Bila kita mengharapkan balasan Allah, macam orang mengharapkan agar mencapai Lailatul Qadar contohnya, lalu dia bersungguh-sungguh kerana ada harapan. Dengan harap ini menyebabkan dia rajin melakukan amal ibadat. Dalam waktu yang sama kena ada khauf. Khauf ini rasa takut. Jadi takut menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Raja menyebabkan dia kuat ibadat, melakukan ibadat, bersemangat melakukan amal ibadat. Khauf menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Dan khauf juga menyebabkan dia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usul yang kedua dikatakan bahawa pada perbuatan Allah, dan pada muamalahnya serta hamba kena rasa takut, kerana ada perbuatan Allah kepada hamba-Nya, yakni Allah Ta'ala mengasapkan kepada hamba-Nya yang ingkar kepadanya, yang melakukan kemungkaran. Dan ada muamalah, ada perhubungan, ada perhubungan antara Allah dengan makhluk, ada pergaulan, ataupun dikatakan maknanya ada tidak tanda Allah Ta'ala, apaan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Jadi kita kena faham, kadang-kadang berlaku musibah sebagai contoh, itu muamalah Allah dengan hamba-Nya. Kalau Allah Ta'ala kasih pada hamba-Nya, dia beri musibah, dia beri ujian, dan sebagainya, serta hamba-Nya. Dan ada kalanya daripada pihak kau, dan kadang-kadang untuk menakutkan, dan kadang-kadang memberi harapan kepada hamba-Nya. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini luas hukumnya barang yang sekehendaknya atas hamba-Nya. Allah Ta'ala luas menghukum di atas hamba-Nya. Allah Ta'ala akan melakukan mengikut apa yang Ia kehendaki. Hanya kena faham Allah Ta'ala ini maha adil di atas segala af'alnya. Maka pertama-tamanya iblis. Kita tengok iblis, maka adalah duduk mengerjakan ibadat bagi Allah Ta'ala. Tengok af'al Allah. Ataupun kita tengok hamba Allah, makhluk Allah yang ingkar kepada Allah. Maka pertamanya iblis dikatakan. Dan iblis ini maka adalah ia duduk mengerjakan ibadat bagi Allah Ta'ala itu 80,000. Di 28 28,000 tahun. 80,000 tahun. Bukan dia 8, 80,000 tahun. Bukan 28, 80. Orang-orang dulu je tak ada. Dia 8. Maknanya
80, bukan 28, 80 ribu tahun. Maka iblis ini, dia ini beribadat sebanyak 80 ribu tahun kepada Allah. 80 ribu tahun itu iblis ibadat tak pernah ingkar dengan Allah. Dia tidak buat maksiat. Dan dikatakan ketua kepada iblis ataupun iblis ini dipanggil dengan Azazil, dan kuat melakukan amal ibadat kepada Allah, taat kepada Allah. Maka tiada tinggal pada barang yang dikata orang satu tempat tapak kaki melainkan dan sujud ia. Maknanya dikatakan bahawa dia telah beribadat iblis ini 80,000 tahun, sehingga kan dikatakan bahawa tidak ada tempat kecuali iblis telah sujud pada tempat-tempat yang ada. Maknanya banyaknya amal ibadat, kuatnya beribadat, sehingga kan banyak tempat, tidak ada tempat yang dia duduki kecuali dia jadikan tempat itu tempat sujud ia kepada Allah. Kuatnya iblis beribadat kepada Allah. Jadi sebenarnya ibadat yang kuat ini belum lagi jaminan. Kerana kita kadang-kadang tidak sedar, kita gembira dengan ibadat yang kita buat. Sepatutnya kita gembira dengan nikmat yang kita boleh buat amal ibadat. Banyak sikit tu kita tak kira lah. Itu pemberian Allah Ta'ala belaka. Jadi kalau kita melihat kepada banyaknya ibadat kita, maka menyebabkan hati kita kadang-kadang ujub, takabur tanpa kita sedar. Jadi semalam seorang hamba Allah, dia tanya, dia kata, saya nak tanya Ustaz tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Saya tanya dia macam mana maksud dia. Dia kata, kita beribadat mencari Lailatul Qadar. Adakah kita ini mencari semata-mata Lailatul Qadar ini dikira ikhlas? Saya beritahu kepada dia, Lailatul Qadar itu anugerah Allah, pemberian Allah kepada hamba dia. Itu Allah Ta'ala beri. Adapun kita beribadat bukan mencari itu. Kita beribadat mencari redha Allah. Maknanya redha Allah Ta'ala kasih kita. Dia nak beri tak beri itu hak dia. Kita nak mempersoalkan. Jadi begitu. Lalu saya katakan, kalau seorang itu beribadat kepada Allah, dia ingin mencapai sesuatu, umpamanya Lailatul Qadar, dia ingin mencapai Lailatul Qadar, tapi tiba-tiba lepas dia beribadat, orang pun beritahu, kebetulan malam tu dia tak terkejut, orang pun beritahu malam tadi Lailatul Qadar. Apa perasaan dia? Semangat dia akan jatuh. Semangat dia akan jatuh. Allah, malam tadi tak bangun rupiah, lalu dia nak bangun malam tadi pun, malam seterusnya dia sudah tidak semangat dah. Kenapa? Disangkakan perkara itu sudah terlepas. Jadi ini orang menjadi hamba kepada Lailatul Qadar, dia tidak menjadi hamba kepada Allah. Jadilah kita hamba kepada Allah, ikhlas. Dan orang yang ikhlas ini kadang-kadang dia memang betul ikhlas, tapi di akhirnya jadi tidak ikhlas. Maka iblis yang beribadat 80,000 tahun itu dia beribadat ikhlas. Dan dia di antara makhluk yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia ahli ibadat juga dahulu. Lalu dikatakan bahawa kuatnya beribadat tidak ada tempat kecuali dijadikan tempat sujud. Maknanya habis tempat. Maka bagi Allah Ta'ala padanya, dia sujud bagi Allah Ta'ala padanya pada tempat tadi, dia sujud. Maka iblis sujud. Kemudian maka meninggal ia akan satu sungguh. Lalulah Allah Ta'ala perintah dia, satu perintah dia pun tinggalkan perintah tadi. Maka meninggalkan perintah Allah Ta'ala ini maksiat. Disuruhnya sembahyang tidak sembahyang, disuruhnya puasa tidak berpuasa, disuruhnya keluar zakat tidak keluar zakat, maka itu maksiat. Maknanya meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintah. Apatah lagi melakukan maksiat. Tidak, dia larang berzina itu maksiat, maksiat yang besar lagi. Ataupun semuanya maksiat yang besar lah kita katakan. Tapi dia hanya meninggalkan satu saja. Apa? Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan tak kala Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, maka sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud. Lalu ayat ini mengatakan disuruh malaikat, bukannya iblis. Disuruh malaikat, kerana malaikat ini golongan yang besar.
Habis bila disuruh malaikat, maka termasuk bersamanya iblis. Maka apabila disuruhnya sujud, pasal jatuh semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Aba wastakbara. Maka dua sifat dia. Yang pertama, aba, enggan, tidak mau mengikut perintah Allah. Yang kedua, wastakbara, sombong. Dia sombong. Dia mengatakan bahawa dia ini dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Tanah yang berbau busuk tidak bau dibandingkan dengan api. Akhir kali dia merasa sombong. Lalulah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia dikira menjadi orang yang kafir, golongan yang kafir. Lalu dikatakan kerana satu sujud sahaja yang engkar kepada Allah. Sebab itu kesombongan ini membawa kepada kafir, kufur. Jangan sombong. Mu nak puasa-puasa, aku tak apa tak puasa, dia kata. Dengan kesombongan dia boleh bawa kufur. Kerana iblis itu dia ini kafir, dia kufur. Aba, dia enggan. Dia enggan dengan sifat dengki dia. Kerana apa? Dia melihat bahawa kenapa yang disuruhnya sujud pada Nabi Adam, sedangkan dia merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia merasa demikian. Lalu disuruhnya sujud. Maka tidak sujud. Kerana tidak sujud inilah satu sujud, satu suruh yang diperintahkan oleh Allah, dia engkar, maka dihalau akan dia daripada pintunya. Dihalau dia daripada pintu apa? Pintu rahmat. Pintunya itu pintu rahmat Allah. Maknanya Allah Ta'ala sudah kasih pada dia, Allah Ta'ala sudah sayang pada dia. Dia sudah beribadat 80,000 tahun. Bukan kita. Kalau beribadat bukan 80,000, 8 hari ibadat pun dah kata 8 hari beribadat. Awal pergi puasa 6. Kalau syawal 8 hari tak apa. Bukan 80,000. Ni 8 hari. Iblis 80,000 tahun. 80,000 tahun itu satu perintah saja yang dia engkar, Allah Ta'ala jadikan dia golongan yang ke. Lepas tu kita kena ingat, kita yang buat amal ibadat ini, jangan kita rasa senang, sampai tak ada rasa takut langsung dalam hati. Sebab kita rasa sudah baik dah. Kita tengok orang, kita pandang hina, belum tentu lagi boleh jadi orang yang kita pandang hina itu lebih mulia daripada kita. Bahkan kita tidak tahu. Sebab tu dalam hati mesti rasa takut. Siapa sangka maknanya Allah Ta'ala boleh balik hati-hati manusia sekelip mata saja. Dan banyak kisah-kisah orang-orang yang soleh tetapi mati dalam keadaan tidak elok, mati dalam keadaan tidak beriman dan sebagainya. Nanti diceritakan satu persatu. Maka dihalau dia daripada pintu rahmat dan dipukul dengan mukanya ibadatnya. Dipukul dengan mukanya ibadatnya yang 80,000 tahun. Maknanya ibadatnya dibuang balik, ditolak balik ke mukanya. Selama 80,000 tahun itu dia diterima. Bila dikatakan ditolak balik ke mukanya, sebenarnya ada hadis yang menyatakan demikian begitu. Dia kata kita ni, amal ibadat kita ni akan naik ke langit. Kita semayang naik ke langit, kita puasa naik ke langit, kita kira haji, zakat, semuanya amal ibadat kita naik ke langit. Tapi bila naik ke langit, tak pasti naik ke langit itu dalam keadaan bercahaya ataupun dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan zulmat, maka amal ibadat kita ni akan disimpan. Kalau buruk, maka buruklah akan disimpan. Kemudian bila mati nanti disimpan umpama kain buruk. Kemudian bila mati nanti akan dilempar balik ke muka kita dengan amal-amal ibadat yang dilakukan. Wal-iyazubillah. Jadi orang yang melakukan amal ibadat ini, dia mesti memohon rahmat Allah, kasihan belas Allah, biar Allah Ta'ala kasih kepada dia. Maka dikatakan bahawa 80 tahun yang iblis buat amal ibadat, maka ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dilaknatnya akan dia hingga kepada hari kiamat. Dan sampai kepada hari kiamat dia akan dilaknat oleh Allah. Maknanya dibenci oleh Allah, dimusuhi oleh Allah Ta'ala, sampai kepada hari kiamat. Ini iblis. Iblis ini sebenarnya masa, kata Tuan Guru Hajalah, mengatakan bahawa apabila saja Allah Ta'ala mengatakan kepadanya wa kana minal kafirin, kamu ini termasuk di kalangan hamba yang kafir, lalu dia terus minta kepada Allah. Dia minta apa kepada Allah?
dia minta agar dia ini termasuk di kalangan makhluk Allah yang ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Lalu ditangguhkan. Sebab tu iblis tak mati-mati. Tidak mati-mati, dia minta dengan Allah ditangguhkan. Ila waktil maklum, sehinggalah waktu yang telah diketahui oleh Allah hingga hari kiamat. Iblis ini dia pula sentiasa beranak pinak. Dia banyak sama. Kemudian nak beritahu pula, bukan saja Allah Ta'ala beri dia masa ditangguhkan, dan juga dia telah berjanji dia akan menggoda anak Adam. Goda anak-anak Adam. Lalu dikatakan bahawa dan janjinya akan dia akan seksa yang amat pedih. Maka iblis ni dijanji oleh Allah dengan azab yang pedih buat selama-lamanya. Maka dia minta dengan Allah, dia akan menggoda. Dia minta dengan Allah, dia nak menggoda anak-anak Adam. Allah Ta'ala benarkan dia, beri kepada dia illa ibadakas salihun, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasun, yang ikhlas, mukhlisun, yang ikhlas kepada Allah. Siapa yang ikhlas, dia selamat kepada Allah daripada godaan iblis. Iblis ini dia goda kita ni, kalau boleh nak suruh mati kafir. Kalau boleh nak suruh mati kafir, maknanya dia akan goda sedaya upaya. Bila lagi yang paling dahsyat dia goda ketika sakarat maut. Ketika sakarat maut itu, kalau orang itu tidak ada ibadat yang mendendeng dia, tidak ada zikir, tidak ada amalan, maka boleh seseorang itu mati dalam keadaan kafir. Jadi zaman sekarang ni cukup bahaya. Kalau kita ikutkan nak cari orang mati dalam keadaan mengucap payah, hanya kita dengar senyap-senyap tak ada, senyap-senyap tak ada. Senyap-senyap tak ada tu belum tentu lagi. Zahir kita orang yang hidup ini, yang masih hidup ini, tengok begitu kena ke bumi ikut cari Islam lah. Tapi di sisi Allah tak tahu. Kerana ada manusia yang di zahirnya Islam, tapi bila dibangkitkan oleh Allah, dia sudah tidak ada iman. Tidak ada iman di sisi Allah. Wal-iyazubillah min zalik. Jadi orang jadi kufur ni diantaranya dengan banyak sebab. Diantaranya dengan sebab rezeki. Tidak yakin dengan rezeki Allah, takut dengan rezeki Allah, ataupun tidak yakin dengan rezeki Allah pun boleh jadi kufur juga. Yang kita baca dulu kisah yang orang gali kubur, tanam menghadap kiblat, tiba-tiba gali balik tengok membelakangi kiblat. Itu kerana kufur. Kufur dalam keadaan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan arti kata tidak yakin dengan rezeki Allah. Dan banyak lagi sebab-sebab. Sebab itu disuruh kita agar memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah, agar akhir kalimah kita adalah kalimah la ilaha illallah. Kerana Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Ini akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah. Lalu dikatakan bahawa iblis dia minta dengan Allah agar menggoda anak Adam. Lalu Allah Ta'ala izinkan, tetapi Allah Ta'ala kata kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang ikhlas, dia selamat daripada godaan iblis dan syaitan. Sebab itu kita ini kadang-kadang ibadat yang kita buat tu kita tidak sedar, yang maknanya bercampur dengan iblis dan sebagainya. Seperti orang ahli ibadat tapi ibadatnya riya. Orang ahli ibadat tapi ibadatnya ujub, merasa hebat, merasa lebih baik daripada orang. Lalu dikatakan bahawa akhirnya 80,000 tahun yang ibadat iblis tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima. Itu gambarannya yang sudah beribadat 80,000. Dan bagaimana kita yang ibadat dalam keadaan tidak sempurna, dan banyak mana suruh Allah yang kita tak buat, banyak mana perintah Allah yang kita langgar, yang kita langgar. Sedangkan ingat 80,000 tu rasa sudah selamat dah. 80,000 tahun tu belum selamat lagi, walaupun beribadat 80,000 tahun. Dah bagaimana dengan kita? Kita tak tahu lagi. Kalau setara iblis yang beribadat 80,000 tahun itu pun belum lagi selamat, apatah lagi kita. Sebab tu hari ni kalau kita faham betul-betul nak selamat diri dengan ibadat, tak padam kita dengan ibadat.
Maknanya sebab tu kita kena mohon kepada Allah, kena banyak doa lah, banyak doa minta rahmat kepada Allah Taala. Dan juga memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah dapat memberi syafaat nanti dekat negeri akhirat kepada kita. Lalu dikatakan bahawa Allah Taala janji kepada iblis seksa yang amat pedih buat selama-lamanya. Tidak ada penghujung. Maka iblis bila sampai saja hari kiamat nanti, dia akan diazab, diazab oleh Allah dengan azab yang begitu pedih buat selama-lamanya. Tidak ada penghujung bagi azab iblis tadi. Maka hingga diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara Jibril muta'alliqan bi satar al-Ka'bah wa huwa yasrahu wa yaqulu ilahi la tughayyiru ismi wa la tubaddilu jismi, ataupun jasami, jismi. Aku lihat akan Jibril bergantung dengan tirai Kaabah. Aku lihat Jibril ni gantung dekat Kaabah, dekat kelambu Kaabah, dekat tirai Kaabah, dilihat Jibril. Maka Nabi ni Allah Ta'ala beri nampak malaikat. Maka Nabi telah melihat Jibril bergantung dekat tirai Kaabah, padahal dia menjerit-jerit Jibril. Jibril ini menjerit-jerit, sedangkan Jibril ini malaikat la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana malaikat tidak pernah ingkar dengan perintah Allah. Dan juga dia melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dalam keadaan itu Nabi telah melihat malaikat Jibril bergantung dekat kelambu Kaabah. Lalu ketika bergantung, lalulah malaikat Jibril tadi menjerit-jerit dan bersumpah, ya ilahi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia, jangan kamu ubah namaku, jangan ubah nama dia daripada mukmin jadi kafir, sebagai contoh. Mukmin jadi kafir, daripada orang yang dapat rahmat jadi dapat laknat kepada Allah. Jadi minta jangan ubah nama, daripada soleh jadi toleh, daripada orang baik jadi orang buruk. Maka minta pada Allah jangan ubah nama dia kalau yang baik-baik. Ini malaikat Jibril, makhluk Allah yang tidak pernah ingkar kepada Allah, menjerit-jerit takut kepada Allah Ta'ala, lalu mengatakan jangan ubah namaku dan jangan tukar rupa tubuhku. Jangan tukar rupa tubuh. Ada orang dia panggil Rafidah. Rafidah ni golongan yang mencela sahabat. Jadi cela sahabat ada satu kumpulan tu 10 orang lebih kurang. Datanglah seorang ahli sufi yang soleh, yang ada mukasyafah. Maknanya orang yang mencela sahabat, dia telah melihat dengan mata hatinya orang itu berbentuk khinzir. Berbentuk khinzir. Ada 10 orang. Lalu dia pergi kumpulan tadi, dia melarang jangan kamu mencela para sahabat, jangan cela sahabat. Maka dia suruh kumpulan yang ada 10 orang tadi agar bertaubat kepada Allah. Jadi bila suruh 10 orang tadi, 5 orang nak bertaubat. 5 orang nak bertaubat. Maka dalam 5 orang nak bertaubat, dia pun bertaubatlah kepada Allah. Bila bertaubat, muka dia tadi, orang tu melihat daripada muka khinzir, jadi berubah jadi manusia balik. Jadi yang melihat ini seorang yang saleh, bukan melihat macam ini, bukan mata kasar, mata hati. Dia telah tengok orang ni bentuk khinzir. Kerana manusia nanti dekat negeri akhirat, dia akan bangkit. Ada bangkit bentuk khinzir, ada bangkit bentuk hima, macam-macam. Dalam keadaan macam tu. Jadi dia tengok dengan mata hati, yang bertaubat 5 orang tadi, seorang-seorang berubah muka ikut mata hatinya. Berubah muka menjadi manusia balik, manusia balik, manusia balik. Ikut mata zahir memang muka manusia lah, tapi ikut mata hati nampak begitu. Antara 5 orang tadi, 4 orang je berubah jadi manusia biasa, yang seorang lagi tetap muka khinzir. Dan lalu dia suruh lagi bertaubat, bertaubat kepada Allah. Dia taubat dah, sebab dia taubat tidak ikhlas. Dia kata dia bertaubat dah, tapi akhirnya dia tidak mahu. Jadi 4 orang ni selamat, mati dalam keadaan beriman. Yang seorang lagi yang kata dia bertaubat tak ikhlas tu, yang orang yang ahli tu nampak dalam keadaan macam tu, tiba-tiba masa nak mati bertukar sungguh, wajahnya dilihat dengan mata kasar bertukar menjadi khinzir. Maknanya
Jadi nak beritahu boleh berlaku, ini tidak mustahil. Dari kita belajar tauhid bahawa Allah Ta'ala berkuasa nak jadi apa sahaja. Jangan kata oh kita ni tidak logik dan sebagainya. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala berkuasa. Bagi orang yang ingkar, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Nak azab tamu ke dunia lalu, sekarang pun boleh. Allah Ta'ala nak tangguh pun boleh. Ataupun Allah Ta'ala nak azab ketika nak mati pun, itu hak Allah Ta'ala. Hanya kita, jangan kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Jibril kata, tolong jangan tukarlah rupa tubuh badan aku. Maknanya minta kepada Allah Ta'ala. Jadi ingat, dekat negeri akhirat ini, manusia bangkit nanti ada yang tidak umpama wajah manusia. Macam-macam. Ada bentuk khinzir hitam, ada bentuk anjing, ada bentuk hima dan sebagainya. Yang Nabi kata, takutlah kamu, Allah Ta'ala palingkan wajah kamu menjadi wajah hima. Yakni apabila orang itu sembahyang mendahului imam. Imam tak rakaat, dia rakaat. Imam tak sujud, dia sujud. Memanglah tak jadi begitu. Tapi Nabi sebut, takut kamu ini nanti kepala kamu bertukar menjadi hima. Boleh jadi datang ke dunia tapi memang tidak bertukar, tapi dibimbangin nanti dekat negeri akhirat bila dibangkitkan oleh Allah, rupa-rupanya wajahnya sudah bertukar. Wajah sudah bertukar. Lalu dikatakan bahawa jangan kamu tukar akan rupa tubuhku. Ini malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah, lantaran takut kepada Allah. Lalu dipersoalkan, malaikat takut juga kepada Allah? Ya, malaikat takut juga. Malaikat pun takut juga kepada Allah Ta'ala. Sebab apa malaikat takut? Kerana apabila Allah Ta'ala menunjukkan kemukaannya, kemarahannya, maknanya maka tidak ada manusia pun atau tidak ada makhluk pun kecuali semuanya tunduk sujud kepada Allah. Jangan kata Allah Ta'ala menunjukkan kemukaannya, melihat azab neraka itu pun sudah merasa takut. Sebab itu para Nabi dekat negeri akhirat kelak, walaupun Nabi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, boleh katakan semua Nabi-Nabi dekat negeri akhirat nanti dia akan mengatakan nafsi-nafsi, diri aku. Sedangkan Nabi-Nabi ini maksum, terpelihara daripada maksiat. Maka orang-orang yang melakukan amal ibadat nanti dekat negeri akhirat pun merasa takut. Merasa takut. Boleh jadi Allah Ta'ala muka kepada orang kafir, orang munafik, orang mukmin yang berdosa. Tapi orang-orang yang soleh pun merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahawasanya Adam alaihissalam, ini Nabi Adam, tadi malaikat, sebelum pada ni adalah iblis yang beribadat 80 tahun. Maka Adam, bahawasanya Adam alaihissalam yang ia Safiyullah, yakni diberi gelaran Safiyullah. Ini gelaran Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Musa Kalimullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah. Jadi Safiyullah. Lalu dikelar dengan Safiyullah dan nabinya. Dan Adam ini nabi. Salawatullahi alaihi, Allah Ta'ala salawat ke atas. Maknanya Nabi Adam ini nabi. Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada Nabi Adam. Apa keistimewaan Nabi Adam? Ia tidak ada ibu bapa. Diciptakan daripada tanah. Tidak ada ibu bapa, diciptakan daripada tanah, manusia yang awal, dan kemudian didudukkan dia di dalam syurga. Allah Ta'ala dudukkan dia di dalam syurga, mendapat nikmat-nikmat syurga Allah Ta'ala. Maka Nabi Adam ini yang dijadikan akan dia dengan tangan kudratnya, yakni pada kudrat Allah. Pada kudrat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mencipta. Kenapa disebut dia kudrat Allah? Memang kita semua kudrat Allah. Hanya Allah Ta'ala nak beritahu bahawa ada pun yang lain, khuliqa mimma idafin, jadikan daripada air yang terpancar. Ada pun Nabi Adam AS, khalaqahu min turab, aku jadikan, Allah Ta'ala jadikannya daripada tanah. Nabi Adam dicipta daripada tanah. Lalu dalam keadaan macam itu, dan sujud baginya malaikat. Malaikat pun sujud kepada Nabi Adam, menanggung akan dia di atas tengkuk mereka itu kepada sekampungnya, dan ditolakkannya akan dia dengan memakan satu makanan. Jadi dia ini
Maknanya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Adam supaya malaikat sujud. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maknanya Allah Ta'ala muliakanlah Nabi Adam. Dan Nabi Adam Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Ada tak Allah Ta'ala perintah malaikat kepada Nabi Muhammad sujud kepada Nabi Muhammad? Tidak. Allah Ta'ala tidak perintahkan malaikat sujudlah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Namun Allah Ta'ala sendiri, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan bahawa dia mau duduk sekampung dengan Allah. Maknanya kemudian ditolak akan dia dengan memakan satu makanan. Maka duduk sekampung tu dengan para malaikat. Maknanya duduk dalam syurga, dia panggil berjiran dengan Allah lah, sekampung dengan Allah, bersama dengan Allah Ta'ala di dalam syurga. Kemudian ditolak dia keluarkan dia kerana memakan satu buah. Maknanya Allah Ta'ala kata wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, jangan kamu hampir pokok ini dan kamu akan jadi orang yang zalim kalau kamu hampir. Kalau hampir pun tak boleh, maka tak lagi makan. Lalu Nabi Adam makan. Bila makan saja lekat. Katanya orang lelaki yang lekat ni lekat ke Nabi Adam. Allahu'alam, itu saya tidak tahu. Di atas kebenarannya. Lalu dikatakan Nabi Adam, bila saja dia makan buah tadi, akhir sekali dia dikeluarkan dalam syurga. Daripada syurga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Maka terpisahlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dikatakan terlucutlah pakaian-pakaian keindahan yang ada di dalam syurga. Lalu tercampaklah dia di atas muka bumi tadi. Kerana apa? Kerana satu. Ingat, tengok, Iblis diceritakan bahawa 80 tahun ibadat, 80,000 tahun beribadat, ditolak oleh Allah kerana satu. Kerana satu perintah saja, yakni tidak sujud kepada Adam. Nabi Adam pula yang sudah duduk dalam syurga kerana satu saja perbuatannya, yakni kerana memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam syurga, lalu dicampakkan di atas muka bumi. Bayangkanlah, kerana satu saja yang Allah Ta'ala larang dibuat, maknanya satu saja, maka terbatal amal ibadat. Sebab tu kita nak bangga apa amal ibadat kita hari ni? Jom fikir. Kita nak bangga apa? Kita boleh jadi semayang kita sudah jaga, baca Quran pun kita baca, ataupun qiyamul lail pun kita buat, kita dah rasa. Tapi bagaimana kalau Nabi Adam itu yang ibadatnya tak macam kita, hatinya tak macam kita, dengan satu kesalahan pun Allah Ta'ala campakkan. Sebab tu kena takut kita pada Allah. Maknanya Allah Ta'ala kalau dia tunjuk kemukaan dia, habis segala makhluk sujud kepadanya lantaran takut kepada Allah Ta'ala. Lalu dilarang dia makan buah tadi, akhirnya terkeluarlah Allah Ta'ala sebut qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Keluarlah kamu kedua-duanya, ada Hawa keluarlah. Maknanya di atas muka bumi, jatuh atas muka dunia, atas muka bumi, nanti akan datang hidayah aku kepada kamu. Dan kalau kamu ikut hidayah aku, maka kamu tidak akan rasa duka cita dan susah hati lagi. Kalau ikut, kalau tidak ikut, akan binasa. Lalu Nabi Adam alaihissalam, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan bahawa memakan satu makanan dan tiada diizinkan baginya pada berjiran, maka tidak diizinkan berjiran. Tidak boleh lagi berduduk bersama dengan Allah di dalam syurga kerana engkar kepada satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diseru bahawa tiada dapat berjiran akan daku orang yang menyalahi akan daku. Lalu Allah Ta'ala menyeru, orang yang menyalahi perintah aku tidak akan dapat bersama duduk dengan aku, kata Allah. Kita nak duduk dengan Allah macam mana kita? Banyak melakukan maksiat, engkar, lalai kepada Allah Ta'ala. Lalu datang suara menyeru mengatakan bahawa orang yang engkar kepada Allah, dia tidak akan dapat duduk bersama dengan Allah. Jangan kata maknanya kita tak apalah, buat salah tak apa, kata kita taubat tak apa. Mana boleh begitu?
Kita buat satu kesalahan pun sudah tidak boleh lah. Duduk kau jauh, kau jauh. Kesalahan kita ni sebenarnya menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Lalu dia kata, dan menyuruh malaikat yang menanggung akan perintahnya. Lalu menyuruh malaikat, disuruhnya para malaikat yang mengikut perintah Allah. Perutusannya itu bahawa menghalau akan dia. Jadi disuruhnya Allah Ta'ala suruh malaikat. Malaikat yang mengikut perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala utuskan pada malaikat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat agar menghalau Nabi Adam AS. Halau Nabi Adam AS pada satu langit kepada satu langit. Turun daripada satu langit, satu langit, satu langit. Mula langit ke-7, lepas tu turun campur langit ke-6, lepas tu ke-5, ke-4, ke-3, sampai jatuh di atas muka bumi. Hingga dijatuhkan akan dia dengan bumi, hinggalah jatuh dia di atas muka bumi ini Nabi Adam. Dihalau Allah Ta'ala, perintah malaikat, lalu dihalaukan dia, dan dijatuhkan akan dia dengan bumi, dan tiada diterima akan taubatnya, tak terima taubat. Pada barang yang diriwayatkan hingga menangis atas demikian itu, dosa itu 200 tahun. Nabi Adam menangis. Kata Nabi Adam menangis, dia sujud menangis. Allah Ta'ala tak layak, tak terima lagi. Bukan Nabi Adam itu bila bersalah terus doa, terus sujud minta maaf gitu, Allah Ta'ala terus terima. Nabi Adam pun 200 tahun baru Allah Ta'ala terima. Sehingga kan ketika Nabi Adam AS sujud itu, sujud menangis, sampai dikatakan di tempat sujud Nabi Adam tu macam ada alur air. Air itu air mata Nabi Adam menangis di atas kesalahan, dosa yang telah dilakukan. Jadi demikian nak beritahu bahawa orang yang melakukan dosa ini, jangan sangka kalau dia bertobat terus Allah Ta'ala terima. Siapa kita? Para sahabat begitu juga, dia bertobat. Ka'ab bin Malik 40 hari taubat tak terima lagi. Taubat menangis sampai dapat berita dia terima taubat baru yang segembira. Sampai tak berhenti menangis. Jadi nak beritahu begitulah. Maknanya hari ini kita jauh dengan Allah. Apa bukti kita jauh dengan Allah? Kita tak rasa apa-apa buat dosa. Sedangkan para Nabi itu, kita telah Allah Ta'ala turut contoh. Imam Ghazali turut contoh. Malaikat satu kesalahan, iblis satu kesalahan, tidak sujud terus jadi kafir. Dan juga begitu juga dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS satu kesalahan, hanya makan buah khuldi, lalu dikeluarkan dalam surga. Bertaubat kepada Allah 200 tahun, baru Allah Ta'ala terima. Sebenarnya taubat Nabi Adam ni, Nabi Adam dia tidak putus asa, dia terus bertaubat kepada Allah. Maka Nabi Adam manusia yang pertama bertaubat kepada Allah. Dan dia bertaubat bersungguh-sungguh, menangis. Allah Ta'ala tidak hiraukan, tidak dapat berita bahawa taubatnya diterima oleh Allah. Maka begitulah kehidupan Nabi Adam, dihabiskan masanya dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi Muhammad ini, terimalah akan taubat. Lalulah Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, bagaimana kamu mengenali nama Muhammad? Nabi Adam mengatakan, ketika kau tiupkan ruh kepadaku, lalu aku dihidupkan, maka kalimah yang aku melihat ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan aku tahu Muhammad ini adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Lalu aku pun memohon berkat dengan Nabi Muhammad. Lalulah dalam keadaan macam itu, taubat Nabi Adam AS diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita renung keadaan kita, itu bukan satu kesalahan, rasa-rasa bukan puluh, boleh jadi ratus kesalahan yang kita engkar, boleh jadi ribu kesalahan yang kita engkar. Bagaimana kedudukan kita kepada Allah Ta'ala, tanpa kita sedar, kita sebenarnya semakin hari semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Dan menghubungkan akan dia daripada kehinaan,
maka dia berhubung dengan Allah dengan merasa penuh hina kepada Allah. Rasa penuh hina. Kita beribadat rasa kita baik dengan Allah. Kita beribadat rasa kita soleh. Maknanya kita beribadat tapi kita rasa kita soleh. Sebenarnya Nabi Adam dia merasa dengan penuh kehinaan dia kepada Allah. Rasa hina dia kepada Allah kerana telah engkar dengan perintah Allah. Kerana Nabi Adam dia tahu bahawa Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepadanya. Bukan nikmat dunia, nikmat dalam syurga Allah Ta'ala beri, tapi dalam keadaan diberi nikmat, akhirnya Nabi Adam makan buah tadi yang dilarang oleh Allah, lalu terkeluarlah dia daripada syurga jatuh ke atas muka bumi. Dan bala barang yang menghubungkan akan dia dan tinggal zuriatnya di dalam tuntutannya yang demikian itu selama-lamanya. Lalulah dikatakan bahawa berterusanlah dengan peristiwa ini, maka tinggallah di akan zuriat-zuriat Nabi Adam di atas muka bumi. Maknanya jadi hikmah yang besar, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga jatuh atas muka bumi sampailah tinggallah maknanya zuriat-zuriatnya, yakni kita sampai ke sekarang ini. Di dalam tuntutannya, tuntutan dia iaitu tuntutan kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang demikian itu selama-lama itu Nabi Adam AS. Jadi Imam Ghazali bawa itu satu kesalahan. Dan kemudian bahawasanya Nuh Syekhul Mursalin alaihi salam, ni Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam pula yang menanggung di dalam pekerjaan agamanya. Maknanya duduk dalam pekerjaan agamanya, barang yang diihtimalkan, ihtimal yang ditanggungkan, ia ada berkata ia melainkan satu kalimah wahidah. Satu kalimatun wahidatun, satu kalimah wahidah yang satu atas jalan yang lain. Tengok banyak kisah-kisah Nabi apa yang ditelan oleh ikan Nuh? Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan Nuh itu hanya dia marah saja kepada kaum dia kerana tidak beriman. Marah kepada kaum dia. Akhir sekali Allah Ta'ala letakkan dia dimakan oleh, ditelan oleh ikan. Tapi tidak mati walaupun ditelan oleh ikan. Hinggalah diajar kepada Nabi Nuh, Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Dan Nabi Yunus malu kepada Allah. Dia tidak minta, ya Allah keluarkan aku daripada perut ini, tidak. Perut ikan ini, tapi kata aku ini zalim diri aku sendiri. Maknanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maksudnya engkau ya Allah, aku ni zalim diri aku sendiri. Ini Nabi Yunus. Nabi Nuh alaihissalam dengan satu kalimah yang lain daripada jalannya, yang disuruh tiba-tiba serunya dengan firman Allah, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna minal jahilin. Maka jangan kamu minta akan aku barang yang tiada bagimu ilmu. Dengan dia bahawasanya aku takut akan dikau daripada orang yang jahilin, daripada termasuk di kalangan orang yang jahil. Apa Nabi Yunus minta? Nabi Nuh kata, ya Allah, ya Tuhanku, anak aku ini daripada zuriat aku. Sebenarnya anak Nabi Nuh ni dia tak beriman. Dia tidak beriman. Jadi ketika datangnya dia panggil datangnya banjir besar yang Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Nuh dan juga kaumnya, yang ingkar kepada rasulnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh nak selamatkan kaum dia. Dia nak selamatkan kaum dia, mana-mana yang beriman kepada Allah, lalulah disuruh naik atas bahtera Nabi Nuh. Maka naiklah bahtera. Dalam atas bahtera Nabi Nuh, bukan saja manusia, bahkan binatang-binatang pun naik atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Nuh melihat anak dia, lalu Nabi Nuh ajak anak dia naik atas kapal. Anak dia tidak mahu. Anak dia kata di sana ada satu bukit dan dia akan duduk di bukit sana, dan bukit itu akan ya'simuni minal ma', akan menyelamatkan aku daripada air, kata. Lalu Nabi Nuh kata, hari ini tidak ada orang yang selamat.
kecuali orang yang naik di atas bahtera saja, orang yang naik atas kapal saja. Tapi anak dia degil juga. Anak dia mengambil keputusan nak duduk di atas satu bukit yang disangka bahawa bukit itu tidak akan ditenggelami oleh air. Hari ni banjir, ada bukit besar tenggelam. Maknanya tak ada. Tidak ada. Kalau bukit besar tenggelam, kita lebih-lebih lagi tenggelam. Maknanya. Jadi disangkakan bahawa kalau dia duduk atas bukit pun banjir ini tak akan menimpa, akan selamat dia. Tapi Nabi Nuh dah beritahu. Lalu ketika air semakin tinggi, maka kapal pun semakin naik ikut aras air yang tinggi tadi. Lalulah Nabi Nuh alaihissalam telah melihat bahawa anak dia ini makin hari dalam semakin berada dalam keadaan bahaya. Akhir sekali tenggelam bukit tadi. Bila tenggelam bukit tadi, Nabi Nuh telah melihat anak dia terkapar-kapar kelemasan. Dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala kata, ya Allah, itu daripada zuriat aku. Maknanya sedangkan dia itu tak beriman. Lalu bila dia kata, ya Allah, anak dia ni daripada zuriat aku, daripada zuriat Nabi Nuh, lalu Allah Ta'ala marah saja. Itulah kalimah yang menyebabkan Allah Ta'ala marah kepada Nabi Nuh. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu minta kepada aku barang yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak ada ilmu. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku nak beritahu kepada kamu bahawa janganlah kamu ini jadi termasuk di kalangan orang yang jahil. Marah Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam, hingga diriwayatkan pada setengah daripada akhbar, yakni setengah daripada cerita-cerita, mengatakan bahawa ia tiada angkatkan kepalanya kepada langit, malu ia kepada Allah Ta'ala 40 tahun. Nabi Nuh dia tak angkat kepalanya ke langit 40 tahun. Tak angkat. Kenapa? Kerana malu kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan dia tadi, yang mengatakan bahawa anak aku ini daripada zuriat aku. Apa maksudnya? Dia nak minta dengan Allah sesuatu, dia nak minta dengan Allah biar Allah Ta'ala tolong anak dia. Kalau dia kata, ya Allah selamatkan anak, dia kata gitu. Dia kata dia ini min ahli, innahu min ahli, dia ini daripada ahli keluarga aku. Lalu Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata dia bukan daripada ahli keluarga kamu. Kerana dia tidak beriman kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu minta satu perkara yang kamu tak tahu. Lalu Nabi Nuh AS merasa malu kepada Allah. Lalu dia tidak angkat kepala 40 tahun. Bukan 4 hari, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, bahkan 40 tahun. Lama tak lama. Malu dia kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan dia. Lamanya. Dan Nabi Nuh duduk berapa tahun? Berapa umur Nabi Nuh? Siapa boleh beritahu? Hampir 1000 tahun. Lebih kurang. Mana? Hampir 1000 tahun Nabi Nuh. Dan 40 tahun dia itu tidak angkat kepala. Kenapa? Kerana malu kepada Allah Ta'ala di atas satu kalimah saja. Bukan banyak kalimah. Kita hari ni bercakap, Masya Allah, ikut dah nak lebih. Maknanya ikut apa-apa kita nak cakap. Kalau tu bagi yang cakap, bagi yang buat. Ikut dah apa saja kita nak buat. Pasal nak ibadat, puasa malah ibadat ikut mood saja kita. Atau rajin malah gitu. Lalu dikatakan bahawa Nabi Nuh sentiasa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahawasanya Ibrahim Khalil Al-Khalil alaihissalam, yakni yang dikatakan kekasih Allah Ta'ala, tiada ada daripadanya melainkan tergelincir sedikit dosa yang satu. Ini Nabi Ibrahim. Dosa yang satu, maka beberapa ia takut dan beberapa ia tadarruk, tunduk ia, maka sembah ia seperti di dalam firman Allah. Jadi seperti firman Allah Ta'ala, wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumal qiyamah. Dan Tuhan yang aku lobakan, loba ni aku harapkan, dan Tuhan yang aku harapkan bahawa mengampunkan akan aku dosa pada hari kiamat.
Nabi Ibrahim mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi Ibrahim. Hingga diriwayatkan bahawa sebenarnya adalah ia menangis pada sangat takutnya, maka menyuruh Allah Ta'ala kepadanya Al-Amin Jibril AS. Lalu Nabi Ibrahim duk menangis. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril pergi jumpa kepada Ibrahim AS. Apakah yang menyebabkan dia menangis? Maka kata malaikat dia, hai Ibrahim, adakah engkau lihat Khalil, iaitu kekasih, mengseksa akan Khalilnya, mengseksa akan kekasihnya? Katanya kekasihnya dengan api, bukan dengan apa tu, dengan api. Kita jauhi alif pe api, dan alif pe juga apa. Lama je. Jadi kita tak tahu apa. Kenapa ni alif pe tahu apa? Alif pe tu api sebenarnya. Wahai Khalil, tidakkah kamu lihat kekasih itu akan menyesal kekasihnya dengan api? Maknanya, lalu maka sabdanya, katanya Nabi Ibrahim AS, hai Jibril, apabila aku ingat akan kesalahan aku lupakan Khalilnya, aku lupakan akan kekasihnya. Ya betul dia kasih, tapi aku teringat kepada kesalahan-kesalahan. Jadi para Nabi itu mereka adalah golongan yang takut kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim AS begitu. Maknanya dalam keadaan itu. Lepas tu Nabi SAW satu hari dia duduk, dia menangis, datang malaikat Jibril. Tanya, wahai Muhammad, kenapa kau menangis? Dia kata, aku teringat ketika mana Nabi Ibrahim kata kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, umat-umat aku ni dibinasakan menjadi sesat kerana patung-patung berhala. Kerana patung-patung berhala. Jadi dia minta supaya Allah Ta'ala selamatkan dia, selamatkan kaum dia. Jadi Nabi pun teringat ketika Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim minta takut kepada umat dia, Nabi pun teringat kepada umatnya. Lalu aku duk menangis-nangis ni, aku teringat. Maknanya sebagaimana engkau telah sesat, Allah Ta'ala sesatkan kaum Nabi Ibrahim, aku bimbang takut Allah Ta'ala sesatkan kaum Muhammad, iaitu umat Nabi Muhammad. Sebagaimana umat Nabi Ibrahim disesatkan dengan patung-patung berhala, lalu Nabi menangis kerana Nabi bimbang takut umat Nabi Muhammad SAW disesatkan juga. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad SAW dengan diberikan syafaat. Banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi Nabi Ibrahim ni dia menangis sehinggalah datangnya malaikat Jibril AS. Lalu malaikat Jibril bertanya, tidakkah kamu fikir kekasihmu akan menyeksa kamu dalam api? Kata Nabi Ibrahim, bila aku teringat akan kesalahanku kepadanya, maka aku lupakan akan kekasihmu. Kasih-kasih juga dia kata, tapi bila teringat kesalahan-kesalahan. Kemudian maka Musa ibnu Umar ni Nabi Musa AS, bukan Umar ni, Imran, salah. Tertutup Musa ibnu Imran alaihi salam, tiada ada daripadanya melainkan tampar yang satu dengan keras. Dengan keras, dan ditolaknya dengan satu beberapa tahun. Tahu kisah Nabi Musa? Nabi Musa ni tampar orang, mati dulu. Yang orang itulah kaum Firaun juga. Lalu satu hari Nabi Musa ini dia berjalan. Bila berjalan dia tengok ada dua orang kepala. Satu daripada kaum dia, satu daripada kaum yang lain, katanya daripada kaum Firaun. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun nak selesaikan, nak tolong leraikan. Tapi bila dia tolong leraikan, orang ni pun tengok, ini dia akan sokonglah kaum dia. Lalu orang tadi pun marah tidak setuju. Lalu bila marah tidak setuju, fawakazahu Musa fakhadha alaihi, maka fawakazahu, lalu menamparlah Nabi Musa. Tampar Musa, fakhadha alaihi, teguh mati. Beken Nabi Musa. Maknanya beken Nabi Musa tampar mati. Maknanya Nabi Musa ini digambarkan orang yang gagah.
Sehingga kan dekat telaga, tutupan telaga tu, dia punya tutupan dia tu, tudung dia tu, dekat telaga kalau orang nak ambil air, orang akan akak ramai-ramai. Tapi Nabi Musa kat seorang je. Dia kat seorang alim tu. Nabi Musa ni orang yang kuat. Kuat. Lalu dia tampar terus mati. Bila mati saja Nabi Musa AS lari diburu oleh kaum-kaum Firaun. Lalu Nabi Musa ini kerana satu tampar ini saja dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan ditolaknya tampar yang satu dengan keras dan ditolaknya dengan satu. Sekali tolak. Dia tolaknya dengan satu, yakni sekali tolak je. Dia tampar dan dia tolak. Boleh jadi sekali tampar sekali tolak selalu gitu. Maknanya kata tampar itu dia tampar tu berat. Dia tanya lalu ke Allah Allah. Kita pun tak tahu. Sekali tampar tu mati dulu. Nabi Musa AS. Beberapa takut dan juga tadaruk kerana satu tadi, satu tampar, satu tolak, jadi takut dia kepada Allah Ta'ala dan tadaruk, iaitu tunduk dia dan istighfar dia dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dia beristighfar kepada Allah Ta'ala dan sembah ia, lalu berkata ia seperti firman Allah Ta'ala. Ini wirid Nabi Musa pula. Kalau Nabi Yunus dia pun subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tapi ini Nabi Musa AS. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kita kalau ramai Rabbana zalamna anfusana. Maknanya itu hak ramai. Tapi kalau seorang Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Hai Tuhanku, bahawasanya aku zalimkan diriku. Wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku, maka ampunilah olehmu bagiku, maka ampunlah dosa-dosa aku. Minta agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Lalu dikatakan bahawa Nabi Musa AS dia buat salah, dia tampar orang sampai mati. Lalu dia beristighfar banyak-banyak. Adakah Nabi Musa dia beristighfar terus terima? Tak. Beristighfar lama barulah Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Musa AS. Maka demikianlah. Kadang-kadang kita ni taubat sehari 2 hari je. Taubat sehari 2 hari tu rasa dah Allah Ta'ala terima. Kalau ikut dengan kita ni, sepatutnya sepanjang hayat kita dah sekarang ni sampai ke sepanjang hayat memang kena taubat dengan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Kerana zaman kita ni zaman yang cukup bahaya. Rosak akidah tanpa kita sedar. Rosak akidah, amal ibadat kita pun dalam keadaan. Sebab tu Allah Ta'ala tarik dan khusyukan semayang. Nak cari orang khusyuk semayang pun baik. Allah Ta'ala tarik dah orang yang berakhlak dengan akhlak baik. Mana saya orang yang akhlak macam akhlak Nabi pun tak jumpa dah lagi. Maknanya yang dibimbang lagi ditariknya akidah. Sifat-sifat malu Allah Ta'ala tarik. Jadi orang pun tak ada malu. Hilang. Di antara sifat yang Allah Ta'ala tarik awal-awal sifat malu. Orang tidak ada malu. Orang sudah tidak ada malu dengan ulama. Tidak ada malu dengan ulama. Dan dah kira lah anak-anak muda pun sudah tidak ada sifat malu. Ditarik begitu. Nanti dia tarik pula satu-satu ilmu pun Allah Ta'ala tarik. Tariknya ilmu, kitab tak hilang. Tapi orang yang pandai baca kitab tu Allah Ta'ala wafat. Dimatikan ulama mati saudara. Jadi akhir zaman ulama yang ada pun bertingkah di antara satu sama lain. Jadi orang pun duduk dalam keadaan penuh. Manusia pun tak bawa manusia pada Allah. Dia bawa manusia kepada manusia yang lain tu kepada sesuatu tujuan, maksud yang tertentu. Dah kira lah maksud aku. Kalau maksud untuk diri dia dan sebagainya. Sehingga duduk dalam keadaan hari ini manusia duduk dalam keadaan lalai. Yang belajar ibadat, belajar agama pun, amal ibadat pun lalai juga kepada Allah. Apa teh lagi yang tak buat amal ibadat dan sebagainya. Maknanya duduk dalam keadaan lalai. Saya jumpa bulan puasa baru ni ada seorang hamba Allah. Dia kata, orang tanya dia, azab kubur ada tak? Dia kata tak ada. Azab kubur ada ke tidak ada? Dia kata tak ada. Padahal azab kubur itu ada hadis-hadis Nabi yang menceritakan. Walaupun Quran tak sebut perkataan azab kubur,
tetapi ada hadis Nabi. Ataupun manusia mengikut akal semata-mata hari ini dalam keadaan tidak sedar. Sebab tu Nabi sebut di akhir zaman nanti, iman kita ni keluar. Pas satu-satu keluar seperti anak panah dengan busur panah. Sebab busur anak panah ni keluar daripada busur panah, tak kembali balik dah. Tapi yang bimbang takut keluar iman, tak balik-balik. Tak balik-balik. Dan manusia bertukar iman. Antara iman kafir berubah. Pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Jadi kita bimbang lagi. Sebab tu dikatakan bahawa kena ada dalam hati kita dua perkara. Yang pertama, takut kepada Allah. Di atas kita punya ibadat ni. Bukan takut pada maksiat saja, takut ibadat kita ni terima ke tak terima. Satu lagi kita takut juga, takut kita ni kekal dalam ibadat kita. Takut tak kekal dalam ibadat, itu yang kita takut. Kita ni kekal dalam kebaikan. Sebab tu Allah Ta'ala boleh balik-balikkan hati manusia. Sebab tu disuruh kita jangan tinggal membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau balik-balikkan hati kami selepas Engkau beri hidayat kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Di sisi Engkau itu rahmat. Biar Allah Ta'ala kasih ambelah kita. Biar Allah Ta'ala kasih ambelah. Kalau Allah Ta'ala biarkan kita, Masya Allah, mana kasih ambelah, min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memberi anugerah, memberi kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba. Jadi minta pada Allah, Allah Ta'ala kurniakan apa? Kurniakan iman kita. Biar kita duduk dalam beriman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita kena faham, belum lagi selamat dengan ibadat kita. Belum lagi selamat dengan amal ibadat yang kita buat. Apatah lagi kita yang masih lagi mengekalkan maksiat. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kasih yang belas kepada kita, memberi rahmat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ghfirna 'ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.